warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammimhu bil khair. Allahumma 'allimni minhu ma jahiltu wa dzakirni minhu ma nasitu. Kita sambung pembacaan kita pada muka surat 146. Kita masuk kepada perkara yang keempat daripada berapa 84 tunjang ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama baru ni siapa ingat? Yang pertama kalut belek. Yang pertama, agama Islam adalah agama yang hak. Yang kedua, makna dua kalimah syahadah. Yang ketiga, rukun iman. Dan yang keempat kita nak belajar hari ini ialah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Mengikut pengajian kitab kita ni, akidah dia bahagi pada tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang keempat Ezak ni Ustaz tak je dengar suara dia. Mahal lah suara dia. Ezak kecil sikit dengar. Tauhid ada tiga berapa? Masya Allah, ada sangat suaranya. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan segala apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Maksud dia mentauhidkan segala apa yang dilakukan oleh Allah. Mentauhidkan maksud kita kena kata apa yang berlaku ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lakukan, tanpa ada perkongsian, tanpa ada bantuan, tanpa ada pertolongan daripada kuasa-kuasa lain. Baik mencipta alam. Alam ni apa dia? Selain pada Allah tu alam lah. Selain pada Allah itu alam. Mana kata selain pada Allah ni, semua tu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hak kita nampak, hak kita tak nampak, hak kecil, hak besar, semuanya Allah Ta'ala yang jadikan. Matahari besar, siapa buat? Siapa buat? Allah. Bombing besar, siapa buat? Allah. Kumik kecil, siapa buat? Allah. Memberi rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Memberi rezeki. Siapa dia? Allah. Ke PM start we bring. Memberi rezeki yang kita makan pagi ni. Pagi ni makan apa dah? Wah khemar. Muji Ustaz Khamar wah khemar. Ustaz Khamar tu perantara rezeki tu mari daripada Allah. Mari daripada Allah. Menghidupkan Allah. Mematikan pun Allah. Dia mati Ustaz kena bedil. Mana? Dia kena bedil. Dia kena bunuh kau orang. Dia kena bedil kau kawan tu, tapi yang mematikan Allah. Berapa ramai orang yang kena bedil tak mati? Betul tak? Ada tak? Kalau orang kena bedil pun mati. Yang mematikan orang yang bedil ke Allah. Bahaya tak ni? Nampak kuning supaya tak kecek Urdu pula. Bahaya tak? Ada orang kena bedil pun mati dia. Siapa yang mematikan dia? Adakah si penembak ataupun Allah?
Allah. Bukti dia berapa ramai orang hak kena bedil juga tak mati. Okey. Ada tak kena bedil tak mati? Ada. Kita tengok cerita ni ustaz. Hero kena bedil 14 dah. Jalan lagi. Tak mati lagi. Mana? Jahat kena sipi telinga, peng mati. Mana? Hero tembak jahat ni kena telinga ya, mati lalu. Allah. Hak mematikan bukannya penembak, hak mematikan ialah Allah. Orang nak bunuh diri, tujuh bangunan redem jatuh, pecah kepala, mati. Adakah dia yang mematikan diri dia? Tak, Allah. Ada orang jatuh sepak tinggi tak mati-mati pun. Okey. Ada orang gelecah sepak kaki ya, buk sembah mati. Sepak kaki. Mematikan Allah, menghidupkan Allah tanpa ada bantuan daripada sesiapa. Tu malaikat maut tu ustaz, buat ke dia? Dia hanya melaksanakan perintah Allah. Malaikat maut ni bukan dia yang mematikan. Ni ustaz khamas aspek. Allah. Malaikat maut ni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah yang menetapkan si fulan bin si fulan mati sekian-sekian, pukul sekian-sekian, tepat sekian-sekian. Malaikat maut hanya melaksanakan serta mengimani bahawasanya dia adalah raja. Termasuk tauhid rububiyah ni, selain pada kita mentauhidkan semua perbuatan ini daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja tanpa bantuan sesiapa, maksud tauhid rububiyah juga ialah mengimani bahawasanya dia, iaitu Allah, adalah raja, penguasa dan Rabb yang mengatur segala sesuatu. Allah ini Sultanus Salatin, Malikul Muluk, raja segala raja, Sultan bagi segala sultan. Lo ni ramai ni, hari ni berapa bulan hari ni? 23. Mana orang Johor? Ada orang Johor? Hari apa hari ni orang Johor? Pertabalan kemahkotaan Sultan Johor yang telah dibuat persiapan sejak daripada berbulan-bulan lamanya. Jalan-jalan dihiasi dengan banting-banting, lampu-lampu bergemerlapan. Okay. Tak tengok TV? Meluat. Tak tahu Johor, tak tahu. Dan ni kayak Sultan Johor ni kayak baju ni tepuh khas disulam dengan benang emas. Ni ada sayap kat belakang ni. Orang lain pula pegang sayap dia ni. Mana? Sultan. Tak ada orang boleh menafikan apa dia hak dia nak. Okey, dia nak gitu kena buat, dia nak gini buat sebab dia sultan. Bisa. Tapi dia terkena ingat bahawa mu sultan atas muka dunia, atas mu ada lagi sultan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dah hebat. Tengok ngepeng tu hebat dah. Tak tengok ngepeng. Hari ni ke 23 bulan, hari kemahkotaan Sultan Johor, yang dibuat kali terakhir tahun berapa? Bukan tiap-tiap tahun ni, julung-julung kali. Peristiwa bersejarah. Dulu hak buat dah tahun berapa, sebelum merdeka lagi. Sebelum merdeka. Allahu Akbar. Puja tu raja. Dalam tauhid rububiyah, kita kena yakin bahawa Allah ni lah raja yang sebenar. Raja atas muka dunia ni bukan raja hak sebenar. Okay. Bukti dia apa dia? Dia bukan berkuasa pun. Dia hanya berkuasa boleh langgar lampu merah. Lampu merah traffic light kan? Dia pergi. Kita tak boleh buat gitu. Okay. Dia tak apalah sebab dia raja. Lepas tu dia boleh pergi situ sini, bitih banyak. Setakat tu ialah. Tapi adakah dia berkuasa untuk menghidup dan mematikan rakyat dia? Adakah dia berkuasa untuk mengubah siang malam? Dia boleh putar masa ke belakang. Better telah buat kesilapan lah, telah jual tanah ke Singapura banyak. Nak undur semula ke belakang. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dia hanya raja manusia, bukannya Allah Subhanahu wa taala. Allah ni dia raja. Raja segala raja, penguasa yang maha berkuasa, dan Rabb,
Rabb ni yang mengatur segala sesuatu. Malaysia, rezeki kita, panah, hujan, boh, tsunami, ribut, panah, Allah lah kau atur ni. Jangan dia royak ni fenomena alam yang biasa, bila setiap 100 tahun dia ada kemarau yang panjang yang no, Allah yang aturkan. Allah yang aturkan. Mari besar ni kesilapan daripada pembalakan yang dilakukan secara tidak teratur. Gila. Allah dia nak buat tak nanti kau ada balak haram. Betul tak? Dia nak buat tak nanti ada hijab Allah tidak bersyarat. Tidak bersyarat. Tak nanti syarat kena apa dia? Tidak nanti syarat kawasan yang berada di luar lingkaran api terselamat daripada gempa bumi. Tahu lingkaran api? Tengah geografi ke? Dia ada kawasan lingkaran api. Malaysia ni terselamat daripada kawasan lingkaran api. Manakah tak ada gempa bumi, tak ada gunung berapi, tak ada. Tapi adakah itu syarat yang Malaysia tidak akan kena? Dah. Okey. Telah dirasai beberapa gegaran di beberapa tempat. Baru ni gagal di janda baik. Kena janda baik. Mana? Selangor. Pahang. Janda baik ni mana? Pahang. Tapi itu janda jahat. Ada gegaran yang berlaku. Di beberapa tempat lain ada gegaran yang berlaku. Tu Allah Subhanahu wa taala bagi isyarat bahawa dia boleh buat. Nak ada gunung berapi di Pasir Lada boleh tak? Boleh. Okey. Boleh, dia boleh buat hari ni. Naik ikan boleh gunung berapi. Allah boleh buat sebab dia ni Rabb yang mengatur segala. Tidak ada kuasa yang boleh mengatur Allah. Allah yang berkuasa mengatur manusia. Manusia tak boleh nak mengatur Allah. Tahu mengatur. Tengatur mak kita boleh. Masak ke dia hari ni ikan kicap. Tak sedap nak air goreng. Okay. Nak air habis SPN dah, nak air lagi. Mak boleh buat. Dia buat air. Nak mi goreng, buat mi. Ngatur mak. Pahal ngatur. Kayak kita duduk asrama, klik jaga-jaga rumah, ngatur mak lah. Mak nak air percik. Okay. Duk makan asrama ni, duk main Maggi 7 hari 24 jam. Mana? Balik rumah nak ngatur mak. Allah tak ada orang boleh ngatur dia. Nak go tu, nak go ni, minta go tu, minta go ni. Yang mesti dia tunaikan permintaan kita tak ada. Allah dia yang mengatur. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah segala penciptaan dan perintah hanya menjadi hak Allah. Ala, ingat molek, lahu, baginya lah, bagi Allah, al khalqu, penciptaan, wal amr, dan juga perintah. Tabarakallah, maha suci Allah, Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam. Penciptaan hanya milik Allah. Tak ada orang yang boleh mencipta. Kita tak boleh kata tu mak ayah saya cipta saya, Ustaz. Dah. Okey. Adakah kita kata gitu? Siapa cipta awak? Mak ayah saya. Tak semestinya orang yang berkahwin boleh anak. Berapa ramai orang yang berkahwin tak boleh anak. Dalam keadaan dia nak tu anak. Macam-macam dah berubah. Okey. Doktor tu, doktor ni, tu omor ni, tu kewuk ni. Yang macam benda dah buat. Benda hak masuk akal, benda tak masuk akal, semua dia buat belaka. Pergi hospital, doktor kata ni benih kurang sihat. Okey, kena ambil hormon ni. Buat buat makan lah, masuk akal sikit. Okey, pergi rumah tok bomo. Ni mudah je. Pagi-pagi
do tempat aimbung deh, ambil meceh pegang 40 minit. Mana dia pergi buat pegang meceh, bapa tak tahu pegang meceh tak ke bodoh dia panggil. Mana usaha nak anak. Tu makna apa dia, maknanya bukan kita yang menciptakan. Berapa ramai orang nak anak tak lihat anak. Berapa ramai orang nak anak hak sihat, tubik-tubik cacat. Ada tak? Ada. Tubik anak cacat. Dia tak say pun anak cacat. Tu tubik lagu tu. Tidak ku pinta lahir begini. Ada tak? Mana? Tidak ku pinta lahir begini. Wal amr, dan juga perintah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Rabbmu. Dzalikumullah rabbukum lahul mulk, miliknya lah kerajaan. Walladzina tad'una min dunih, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain pada Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidak mempunyai apa-apa pun walaupun setipis kulit ari-ari. Allahu akbar. Tu nak sebut walladzina tad'una min dunih, siapa sahaja yang disembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Mu sembah berhala daripada batu, daripada kayu, mu sembah manusia, mu sembah bulan, musembah bintang, musembah kuasa-kuasa gaib yang lain, jin, iblis, syaitan, ma yamlikuna, semua sembahan kamu itu tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari-ari. Tak ada apa satu pun. Duk sembah kau syaitan, duk sembah kau iblis. Dia je serah. Sekak-sekak beramal gini ni jadi kebar. Sekak-sekak beramal gini ni jadi ada kuasa mistik, ada kuasa lain, boleh buat gini, rebah orang itu, okay. Macam Harry Potter pula. Mana kakak orang. Hak sebenarnya dia boleh kuasa tu, siapa yang buat? Siapa buat? Allah juga. Allah yang mengizinkan jin tu tolong dia. Dia buat ni jin ya. Dia boleh kok jauh, berbu jatuh ke batu. Bukan dia jin tu kita tolak. Jin tu pula buat atas arah dia ke? Tak juga. Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tak izinkan jin tu, setan tu tolong dia, adakah dia boleh? Tak boleh. Ada satu video di YouTube, dia penjenayah dikehendaki oleh askar Indonesia. Bila dapat tahu dia duduk di pondok tu, dia kepung askar ni. Dia tobik dengan parai. Mari ya. Tembak. Askar tembak. Tak lu. Pening askar. Tembak dalam video tu nampak dia ditembak. Berdebu. Tak masuk pun. Peluru tu di tubuh dia. Dia pegang parai. Oi, pucak kalah askar. Nak askar tu pun pucak. Tak je tengok video tu. Cari orang kebal. Indonesia. Lepas tu adalah seorang orang tua nasihat ke polis askar, tembok cicing hak dia pakai. Dia ada pakai cicing. Askar tu sniper. Tembok cicing, pecah cicing. Cabut daripada jari dia, tembok dia masuk berbek, rebah lalu. Bukan cicing tu yang berkuasa. Kita kena faham, bukan cicing tu yang berkuasa. Allah yang memberi kuasa dia untuk takluk dan sebagainya. Allahu akbar. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Mengimani bahawasanya dia, iaitu Allah, adalah pemberi rezeki bagi setiap manusia, binatang dan makhluk lainnya. Ni ayat Ustaz baca tadi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya.
illa 'ala Allahi rizquha. Apa makna dabbah? Yang melata, baik manusia, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, baik jin. Jin pun ada rezeki, manusia ada rezeki, haiwan ada rezeki. Ulat dalam batu ada dia buat kerja. Ada ulat buat kerja boruh, dia buat batu, gogeng. Okey, cacing dalam tanah ada buat kerja? Tak ada. Ada dah rezeki dia? Ada. Cicak duk main frame gambar ya, cicak. Kena cicak. Okey. Dia relax frame gambar ya. Dia tunggu apa dia? Dia tunggu pemangsa. Mari. Dia senyap. Boleh makan ke dia? Dia tak kena cari. Tu nyamuk ke, serangga ke, gipak dia. Itu jadi cicak man tu. Cicak man 3. Nak sebut apa dia? Rizki Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah tetapkan. Allahu Akbar. Lagu mana cerita budak tu? Adam tu. Lagu mana dia mari sini baru ni? Pergi dabung. Dia tak pergi. Hidup sini ya. Kau hantar tak pergi juga? Tak pergi belakang. Lepas tu kenapa dia ambil keputusan pergi balik KL? Kak baru, Kak Ma'ala. Allahu Akbar. Ada seorang mu'allaf baru ni. Nak kata mu'allaf pun lama dah. Bulan 9 tahun lepas, umur 25. Dia masuk Islam tu, mak pak dia tak tahu. Dia belajar di college, college apa? Di nilai tu. Dia tengah belajar lah, 2 sem lagi, 2 minggu lagi nak habis. Tiba-tiba kemasukan Islam dia diketahui oleh keluarga dia. Marahlah ayah dia nya. Kejar dia situ sini. Setiap masjid dia pergi ni, dia bersembunyi, ayah dia dapat kesal. Ustaz tanya dia, ayah kerja ke dia? Kata kerja alun. Ayah dia tu kerja alun. Oh patut pun boleh kesal-kesal orang. Maka dia ambil keputusan nak mai ke Kelantan. Mai ke Kelantan jumpa lah dengan ustaz. Kita pun tak ada nak pergi mana. Mari tak sini. Ingat kau lama lah duduk sini. Dia balik KL ni. Molek ke. Takut siapa alun silti lah apa pun. La ilaha illallah. Bila dia masuk Islam, semua orang panggil apa dia? Macam Mus'ab ibn Umair lah. Dengar cerita Mus'ab ni seorang orang anak bangsawan, orang kaya. Mus'ab ibn Umair. Bila dia masuk Islam, mak dia memutuskan segala bantuan yang dia terima sebelum ni. Kayak duit bulanan, duit mingguan, duit pakaian, duit skop, semua mak dia putus habis. Kredit kad pun dia ambil, cash pun dia tak beri, bank pun dia sekak. Tak ada kemasukan. Tapi orang yang yakin pada rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukanlah benda yang menggusarkan dia. Sebab dia yakin Allah memberi rezeki. Adam tu dia cerita, dia mari daripada Kuala Lumpur, tak ada duit dalam poket, tak ada duit. Tiket bas pun ada orang beli daripada KL tu lah. Mari sapa di Tesco, ni telefon, ustaz saya sapa dah. Sapa dah, tak royak pun nak mari. Tunggulah sekejap, ustaz atau orang ambil. Dia pergilah jalan dia, temu sama masjid. Dia cari masjid lah. Dia duduk di masjid tu, dia kata ada kuliah asar, ada ustazah tu ngajar. Dia duduk congok situ, sementara tunggu kabar ustaz ni ambil dia. Ustazah tu tanyalah dia pun tak ada ayat gapo. Dia kata dia mari daripada Kuala Lumpur. Tak semena-mena ustaz buka bil, dia 200. Ambil lah belanja. 60-200 rezeki. Dia tak minta pun, dia kata. Dia tahu ya, dia baru masuk Islam gini-gini, tak ya. Tapi itulah rezeki Allah yang dia telah tetapkan. Saya ustaz ambil wagi duduk di hotel Al-Quds. Duduk hotel lagi. Baru masuk Islam. Malam tu ustaz ambil dia pergi makan sup. Sup dia tak ingat dah. Makan. Nak ayatnya rezeki.
kena yakin Allah lah pemberi rezeki. Saat ni dah makan pagi, saya sambil mesyuarat, ada seekor kucing tu, Allah ganah molek, agresi lah sekala kita kucing ni, dia ada sifat malu-malu kucing. Dia main belik kaki. Ni bukan setakat belik lah, bukan naik atas meja. Nok kata-kata habis tak ada makanan dah. Nok juga bukan naik atas meja. Dia tengok kita. Kata berat kucing ni. Akhir kita pula mengalah, ambil nasi lain pula, makan sikit video pula. Siap ke dia ni? Cakap kita kira kucing dia bukan ada piti mesti lauk. Kalau ada piti mesti dia berlidah. Dia minta kita beri lah, makan sikit wig dia. Tok bawah. Dia makan lauk ya, nasi tak makan. Bahasa kucing. Milih juga lauk saja makan. Dan mengimani bahawasanya dia adalah penguasa dan pengatur alam semesta. Tapi kita kena ingat, yakin Allah pemberi rezeki, tapi usaha untuk mendapatkan rezeki kita kena buat. Faham tak? Yakin Allah pemberi rezeki, tapi usaha untuk mendapatkan rezeki kita kena buat. Jangan yakin Allah memberi rezeki tak kerja apa, congok dua rumah. Dia pergi remote extrude ya, kelekak. Kerja lah meweh. Allah kan ada. Dia beri rezeki. Tengok saya tak kerja, kenyang perut besar. Kamu tak kerja, aku duk kerja makan kamunya bengang. Mak pula marah. Lagi aku hidup ni, aku kerja, aku will makan kamu, dia aku mati sesok, siapa dia makan kamu? Allah kan ada. Relax ya dia. Tu tak betul dah. Ada seorang datang mesej mari, Ustaz, saya ada kerja biasa. Saya ni kerja biasa-biasa. Saya ada berkenan kepada seorang perempuan. Adakah boleh saya berkahwin? Ke mana? Masalah dianya ialah berkenaan dengan rezeki. Adakah saya tak salahkah saya berkahwin dalam keadaan saya tak yakin rezeki saya boleh menyara dia selepas berkahwin? Ni masalah juga. Yakinlah pada Allah pemberi rezeki, kerana setiap orang ni ada dah rezeki dia. Ada tak? Ada. Ustaz ada rezeki ustaz. Selagi ustaz hidup ni, mana rezeki yang Allah Ta'ala peruntukkan untuk ustaz belum habis. Habis peruntukan rezeki, matilah seseorang. Orang mati ni mana kata peruntukan rezeki dia ni habis. Ada orang yang banyak rezeki dia, umur dia panjang, dia kaya, umur 80 lebih, tapi kaya, rezeki dia banyak. Ada budak lahir despak minum susu dua kali ya, lepas tu mati, rezeki dia sikit. Jadi bila kita dah sorai, rezeki kita sorai ya. Bila kita berkahwin, kita menggabungkan rezeki kita dengan rezeki isteri. Sebab tu orang lepas nikah mesti berubah selalu. Lepas nikah ni dia berubah. Masa duduk sorai, cuba tengok apa dia ada di dapur rumah dia. Pinggir sebutir, cawe sebutir, jak ni sebutir. Wak mandi pun jak ni lah. Wak teo pun jak ni lah. Kita confuse. Aku duduk tandas ni, jak ni duk cebok air basuh perak. Mana? Ni air pun jak tu juga. Duk sore kai plekak selak. Tu pun ki husur orang mati baru ni. Orang tak kai plekak pak ngusung tu bolehlah ke dia. Piah selak. Sebab duk sore. Cuba duk dua orang bila dia berkahwin. Nampak dak rezeki hari kahwin tu kat Allah macam-macam dah mari. Gelas saja 30 set. Cak tular pula tu nayah 9% salamku. Hak asal gelas butir tu ada 40 set dah gelas saja. Pinggir orang bui masa kita kahwin. Bertambahlah rezeki. Faham? Jadi janganlah fikir pasal rezeki. Kahwinlah, rezeki pasti ada. Dengan syarat kita kena cari. Jangan kahwin-kahwin duduk saja. Hijalah Allah kan ada. Anduk mai Allah kan ada sudah. Aku bukan malah kerja. Mu tengok tulis aku ni. Krukrak. Jadi Aziz Hatta pula. Yang keseterusnya mengimani bahawasanya dia iaitu Allah adalah penguasa dan pengatur alam semesta. Dia yang mengangkat dan menurunkan.
Dia yang memuliakan dan menghinakan, maha kuasa atas segala sesuatu, pengatur adanya siang dan malam, yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa makna yang mengangkat dan menurunkan? Yang mengangkat seseorang ke tampuk kuasa dan menjatuhkan seseorang daripada kuasa, itulah Allah. Semalam kemarin ada ke dia pengundian pilihan raya kecil Dun Cempaka. Lepas tutup pukul 5, adakan pengiraan undi. Pukul 9 lebih kurang semalam keluar keputusan yang berhormat Ustaz Fathan Mahmud menang di pilihan raya kecil Dun Cempaka. Siapa yang menangkan dia? Adakah pengundi-pengundi? Tak. Allah yang menangkan dia. Boleh 10,000 lebih, 12,000 dia boleh undian daripada orang. Allah yang menggerakkan hati orang-orang Cempaka keluar mengundi. Orang keluar mengundi itu pula Allah yang menggerakkan hati. Bukannya kita hanya berusaha. Juru kempen ni pemudanya, muslimaknya masuk rumah, masuk kampung, buat program supaya orang keluar mengundi, kempen habis-habisnya. Itu usaha. Allah Ta'ala balas usaha tersebut dengan menggerakkan hati pengundi keluar mengundi. Keluar tu pula walaupun ada macam-macam, ping lah, gajah lah, kitab lah, gawasa lagi kunci kalah kunci. Ada bulan tapi orang ramai undi bulan, sehingga Ustaz Fatahan diangkat oleh Allah menjadi YB. Ada orang yang asal-asal dia YB masuk pilihan raya, kalah. Kalah. Kenapa dah Allah mengangkat dan menurunkan? Dia menteri dah benar. Baru ni tahun 2000 bangun di tahun 2008 yang menyaksikan berapa ramai menteri-menteri yang kehilangan kursi. Menteri yang kehilangan kerusi. Asal dia menteri tak jadi menteri. So kalau menteri YB pun tak boleh jadi sebab kalah. Dia yang memuliakan dan menghinakan. Mulianya orang, Allah yang memuliakan dia. Bagaimana Allah memuliakan dia? Allah menggerakkan hati orang untuk menghormati dia. Allah menghinakan orang, lagu mana? Allah menggerakkan hati-hati manusia untuk menghina dia. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, pengatur adanya siang dan malam, yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah menyatakan pula tentang keesaannya dalam rububiyahnya atas segala alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapakah Allah itu? Rabb, iaitulah penguasa seluruh alam. Bukan setakat kita dunianya tak. Di luar pada dunia ni kita tak tahu. Ada pelbagai alam lagi. Wallahu alam. Ada UFO, unknown flying object. Objek terbang yang tidak diketahui. Nak kata tak ada dikesan. Nampak di udara, berputar-putar, tiba-tiba hilang. Ada kesan pendaratan, sehingga ada dakwaan piramid ni dibuat dengan bantuan UFO. Dibuat dengan bantuan UFO. Ada macam-macam lah kalau kita baca kan. Sebab dalam piramid ni ada satu tempat yang disyaki sebagai pendaratan, tempat mendarat kapal UFO, katanya pengkaji. Wallahu alam. Tapi kita nak sebut apapun yang dikaji, jumpa ataupun tidak jumpa, itulah alam yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan seluruh makhluknya di atas fitrah pengakuan terhadap rububiyahnya. Bahkan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam ibadah pun mengakui keesaan dan sifat rububiyahnya. Tauhid rububiyah ni dikongsi di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Bukan setakat orang Islam yang mengaku pencipta ni ialah Allah, bahkan orang bukan
Katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum minas sama. Tanya orang kafir ni, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Rezeki dari langit ni apa dia? Air hujan. Ustaz tertarik dengan satu huraian. Ada seorang ustaz tu ngajar. Dia kata rezeki daripada langit, rezeki daripada langit. Bukan setakat air hujan. Bahkan lah ni makna rezeki tu lebih meluas. Orang yang meniaga langit jauh lebih kaya daripada orang yang meniaga bumi. Orang yang meniaga langit, apa makna meniaga langit? Apa? Tak dengar. Online. Orang yang meniaga langit, orang yang meniaga langit telefon, ke satelit dia langit. Kaya tak? Oh, kaya. Ananda Krishna. Nama-nama ni. Hotlink Ananda Krishna. Selcom Hotlink Selcom siapa dia? Cina tu. Mana kata kerajaan menetapkan perniagaan yang melebihi 500,000 setahun pendapatan. 500,000 setahun pendapatan akan kena GST. Jadi pak mak kapung tu tak kenalah GST. Sebab tak sampai 500,000 setahun. 500,000 sama hidup yang menega. Tapi bagi syarikat-syarikat ni, syarikat-syarikat telekomunikasi, 500,000 ni 2 hari lah. Sehari 2 hari boleh 500,000. Maka dia lebih berhak untuk dikenakan GST. Maka bila syarikat dia kena GST, siapa yang bayar? Siapa? Kita lah. Lepas ni beli tapak 10 riyal, kena bayar 10 riyal nep padai muka pokok pun. 10 riyal bayar 10 riyal nep. 5 riyal 30%. Nep ratus GST. Pemak kapung pun, walaupun dia berniaga tak sampai 500,000 setahun, tapi dia terpaksa menaikkan juga harga barang kedai dia. Sebab dia ambil barang-barang dengan orang ni hak kena GST. Dia ambil serbuk teh, Melo, Nescafe daripada syarikat besar. Perniagaan syarikat tu lebih 500,000 setahun. Syarikat tu mengenakan pada Pak Mak GST. Pak Mak pun letak atas kita GST. Faham tak? Tak faham? Ya, tak faham. Tak masuk silibus pun. Allahu Akbar. Orang nego langit, nego kapal terbang. John Fernandez ke apa nama? Datuk tu Asia. Tony John pula dah. Tony Fernandez. Kedai nego langit. Kapal terbang dia gerak meta bumi you naik langit. Kaya ke tak? Kaya. Itulah rezeki-rezeki lah langit. Orang nego internet. Lah ni pengguna internet terlalu meluas. Tak ada internet sehari tu gelisah. Demam tu. Lepas tu masalah ke dia? Sakit. Lepas tu topak habis internet. Mana kuota habis. Gelisah kuota habis. Kalau tu pergi cari tengah malam ni pukul 2 pagi, turun pergi 7-Eleven. Start motor from apa? Pergi beli topak nak biar internet jalan ni, biar internet je. Pukul 2 pagi. Masya-Allah. Siapa yang untung? Tokai dia tidur. Tokai internet ni tidur. Orang Melayu dia main mesej, dia main Facebook, dia main WeChat, WhatsApp, guna internet. Kita perhabis pitih, masuk pitih ke dia. Dia tidur kherong, pitih masuk deru. Kita alik perhabis pitih. Allahu Akbar. Dan jadi sebutnya, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit? Rezeki langit ni siapa dia? Allah. Yang rezeki langit ni bukan setakat air hujan. Air hujan tu betul tapi lah ni rezeki orang yang buat satelit, orang yang buat roket, orang yang buat jet, syarikat besar-besar, berapa banyak keuntungan yang dia boleh.
itulah rezeki langit dan juga rezeki bumi. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Amma yamliku sam'a wal absar. Ustaz kecil, awak semua dengar belaka, betul tak? Dengar ni kerana telinga ke kerana pendengaran? Pendengaran ni siapa dia beri? Boleh tak manusia buat pendengaran? Boleh. Buat cuping telinga mungkin boleh. Okay. Cuping telinga putus, kena kerak ke isteri, marah beki isteri, baru royak nak bini dua, tak bini lagi, royak je. Boleh tak yang abang bini dua? Ya senyap, bangun pagi esok tak ada telinga kita. Mana? Masya Allah. Gi ke klinik nak sambung tali dah, klinik buat telinga baru, telinga gajah. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau orang tak ada pendengaran, boleh tak buat pendengaran? Tu ustaz ada orang pakai agak tu jadi dengar tu. Hak tu bukan buat pendengaran, hak tu alat bantuan pendengaran. Kan tu kan? Ni, dia lagu mana fungsi dia? Dia orang pakai agak tu jadi dengar molek. Dia lagu mana fungsi dia? Macam speaker jugalah. Jadi orang kecil masuk derah bunyi. Ibarat awak ambil speaker tok sini. Orang pakai gitu ke, jadi dengar molek ke. Hak tu bukannya dia asal dengar tapi kurang dia dengar. Buh tu kuatkan lagi pendengaran. Kalau orang tu memang tak dengar, tak ada. Habis ya. Tak ada orang boleh buat pendengaran. Mau buat robot, buat telinga comel, robot tu dengar kau tak? Al-absar, penglihatan. Boleh tak manusia buat penglihatan? Tak. Kasim Selamat, bukan Dr. Rusmadi tu buat penglihatan dia buta tu kerana menangis. Okay, dia teriak kuat sangat. Teringat kau bini dia ni. Ingat bini mati, tak bini tak mati. Mertua punya paki je. Mana? Bolehlah Dr. Rusmadi tu buat pemudahan jadi cerah semula. Dia tengok bini Dr. Rusmadi, dia teringat bini dia. Tapi akhirlah sekali dia marah, ambil gerpu, cocok. Adakah Dr. Rusmadi boleh mengembalikan penglihatan? Tak ada. Rusmadi ke Rusmida ke mana, tak ada dah. Ambil mata lembu bubuh, tak boleh buat gapo dah. Sebab telah rosak kerana dicocok oleh gerpu. Allah Subhanahu wa taala daripada tak ada manusia duduk dalam janin ni tak ada mata, dia buat mata, dia buat penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Apa makna mengeluarkan yang hidup daripada mati? Contoh apa dia? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Enggak apa? Telur. Ezak kata telur. Mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Telur ni asal dia tak hidup. Tapi bila kita akhirnya keluar daripada telur tu apa dia? Anak ayam yang hidup. Dan dialah Allah yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Ayam itu pula dia besar, dia telur pula keluar daripada yang hidup tu apa dia? Yang mati. Contoh 60 mudah faham. Itulah Allah. Cina buat ayam gede. Buat itik mene budak-budak ke? Tengok. Itik gembo itik. Adakah itik tu boleh telur? Tak boleh. Wa may yudabbirul amr, Allah. Siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, maka yang demikian itu adalah Allah Rabbu yang sebenar.
famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Afa anna tusrafun, maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran. Juga firman-Nya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim, surah Az-Zukhruf. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Kaum musyrikin mengakui bahawasanya hanya Allah sahajalah pencipta segala sesuatu. Musyrikin ni siapa dia? Penyembah berhala. Lain dengan puak-puak etis deh. Ya lain musyrikin, munafiqin, etis. Timbul satu page, Gerakan Murtad Kelantan. Bila Kerajaan Kelantan meluluskan di Dewan Undangan Negeri Kanun Jenayah Syariah, dia pun kalut lah, dia pun sibuk lah bersuara semula. GMK, Gerakan Murtad Kelantan, marah ke Kerajaan Negeri, marah ke Sultan yang menyokong hudud. Bapa dia marah? Sebab kalau hudud dilaksanakan, orang hak mula-mula kena pokok dia murtad kan? Murtad. Dalam hukum hudud ada enactment murtad. Orang yang murtad nak ditangkap, disuruh bertaubat, bertaubat. Kalau dia bertaubat, alhamdulillah, dia dilepaskan. Kalau dia tak bertaubat, maka hukumannya adalah mati. Marah. Ada yang kata zalim hukum Islam, bunuh mati. Bukan nak bunuh sebarang. Sebelum bunuh, suruh bertaubat dulu. Kalau dia bertaubat, okey. Ni hukum dadah ni ada lagu tu. Ditangkap mengedar dadah 3 kilo dadah lebih. Oh, tak ada lah. Dia mati bersalah, hukumnya dia gantung sampai mati. Ada suruh taubat, bertaubatlah kamu. Jika bertaubat, kamu akan dilepaskan. Ada? Tak ada. Mana hukum yang lebih zalim? Hukum manusia ke hukum Allah? Hukum Allah tak zalim. Hukum Allah kata kamu murtad, tapi kamu ada masa untuk bertaubat. Seminggu kita bagi masa untuk kamu berfikir. Lepas seminggu, ya saya salah, saya bertaubat, mengaku salah. Lepas kalau saya tak salah, saya murtad, saya tak menyesal dengan murtad, maka kok supaya apa dia? Supaya kesesatan itu tidak berjangkit pada orang lain. Kalau kita biarkan dia hidup, dia suruh orang lain pula murtad. Allah. Maka orang musyrik ini, kamu tanyakan pada mereka, orang musyrik ini mensyirikkan Allah. Dia mengaku Allah, tapi dalam masa yang sama dia menyekutukan Allah. Kaum musyrikin mengakui bahawasanya hanya Allah sajalah pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, dan pengatur alam semesta. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong, yang mereka bertawassul dengan berhala tersebut dan menjadikan mereka pemberi syafaat, sebagaimana disebut dalam beberapa ayat. Allahu Akbar. Ni perangai musyrik ni. Dia mengaku Allah segala-gala, dalam masa yang sama menjadikan berhala-berhala sebagai penolong untuk mereka bertawassul. Jadi orang tengah. Jadi ma ya'buduna min tunggu dulu, cari ayat. Surah Az-Zumar. Siapa ingat? Surah Az-Zumar, siapa ingat? Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah ni Tuhan dedahkan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya,
Orang-orang yang mengambil selain pada Allah itu aulia, kawan rapat. Ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka berhala-berhala itu illa liyuqarribuna ila Allah, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Zulfa. Kami sembah berhala dengan tujuan untuk mendekatkan lagi kami kepada Allah. Kami sembah tokoh ni untuk mendekatkan lagi kami kepada Allah. Sembah kubur ni apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah. Tu alasan dia. Wahai Habib Syekh, jika tidak kamu yang beri syafaat pada kami, siapakah lagi? Jika tidak kamu yang menolong kami, siapakah lagi? Berdoa, mintalah supaya kami dimasukkan dalam golongan la ilaha illallah. Mintalah dengan Allah. Bapa kamu menjadikan kubur-kubur itu sebagai tawassul kamu? Dengan perbuatan tersebut maka mereka tetap dalam keadaan musyrik. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah sebahagian besar dari mereka beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Sebahagian ulama salaf berkata, jika kalian tanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit, bumi, gunung, ganang, mereka pasti menjawab Allah. Walaupun demikian, mereka tetap saja menyembah kepada selainnya. Jadi kesimpulan dia, tauhid rububiyah ini diakui semua orang, termasuklah orang musyrik, orang kafir. Tidak ada umat manapun yang menyangkalnya. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, walaupun orang etis sekalipun. Dan termasuklah orang etis, walaupun dia mengaku tidak ada Tuhan, tetapi di dalam hati kecil dia, dalam hati kecil, mulut mungkin dia tak mengaku habis-habis, tapi dalam hati kecil dia, bila dia sakit, dia Allah tubik juga Allah. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, melebihi fitrah pengakuan terhadap selainnya. Sebagaimana perkataan para rasul yang difirmankan Allah, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samati wal ard, berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan juga bumi? Adapun orang yang paling dikenal pengingkarannya adalah Fir'aun. Namun demikian di hatinya masih tetap meyakini keberadaan Allah. Tengok, manusia yang paling tolol dulu ialah Fir'aun. Dulu, kini dan selamanya Fir'aun lah. Siapa dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling esa, yang paling tinggi. Dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala berfirman, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la azunnuka ya fir'aun masbura. Dia, iaitu Nabi Musa, menjawab, sungguh engkau telah mengetahui. Ni kata-kata siapa ni? Nabi Musa. Nabi Musa ni siapa? Anak akak Fir'aun. Dia duduk di istana Fir'aun yang besar depan Fir'aun. Dia kenal ni pok akak dia ni. Maka sebab tu dia boleh kata, engkau telah mengetahui. Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Tidak ada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan juga bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Wa inni la azunnuka ya fir'aun masbura, dan sungguh aku meyakini engkau wahai Fir'aun adalah orang yang akan binasa. Nak sebutnya apa dia? Nak sebut Fir'aun tu sendiri, hak mengaku dia ni Tuhan, tapi dia mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang menguasai langit dan juga bumi. Dan mereka mengingkari mukjizat Allah kerana kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Tauhid rububiyah ini tidak bermanfaat bagi seseorang yang mengimaninya kecuali
dia diberi petunjuk untuk beriman kepada dua macam tauhid lainnya, iaitu tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma' was sifat. Ni kesimpulan di situ. Tauhid rububiyah ni kena ada, tetapi jika tanpa uluhiyah dengan asma' was sifat, dia tidak memberi apa-apa manfaat, tak ada guna. Kalau kita sendiri mengaku Islam dan mengaku Allah pencipta, tetapi kita tak ada tauhid uluhiyah, tak ada tauhid asma' was sifat, kita dengan kafir musyrik ini sama seri baru. Kerana Allah telah memberitakan kepada kita bahawa orang-orang musyrikin telah mengenal tauhid rububiyah yang dimiliki Allah, namun demikian tidak memberi manfaat kepada mereka sebab mereka tidak mengesakannya dalam beribadah. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimahullah berkata, seandainya keimanan kepada tauhid rububiyah ini sahaja dapat menyelamatkan, tentunya orang-orang musyrik telah diselamatkan. Kata Ibn Qayyim, kalau setakat rububiyah saja boleh menyelamatkan orang daripada neraka, nescaya kaum musyrik zaman Nabi tak masuk neraka sore abu. Pastilah mereka juga akan masuk syurga, akan selamat. Akan tetapi urusan yang amat penting dan menjadi penentu adalah keimanan kepada tauhid uluhiyah yang merupakan pembeza antara orang musyrikin dan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidaklah setiap orang yang menetapkan bahawasanya Allah Ta'ala sebagai Rabb segala sesuatu dikatakan sebagai orang yang mentauhidkan Allah dan uluhiyahnya serta dalam nama-nama sifatnya, sebab kebanyakan dari para hamba tidak mengingkari Allah sebagai pencipta, tidak mengingkari sifat rububiyahnya, namun sebahagian besar kekufuran mereka disebabkan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid uluhiyah. Wallahu a'lam bissawab. Tak cakap lah